Ini adalah TV Samsung paling flagship dan paling canggih untuk tahun ni. Paparan skrin dia besar, dia menyokong resolusi 4K. Lepas tu TV ni juga menggunakan teknologi Quantum Matrix, Mini LED, rekaan keseruan yang lebih nipis, siap ada feature upscaling ke 4K lagi. Dan kalau korang ni adalah gamers tegar, TV ni turut menyokong 4K 144Hz variable refresh rate untuk pengalaman gaming yang super smooth. Jadi salam guys, Muaz Malik di sini memperkenalkan Samsung 65-inch Neo QLED 4K QN95C. Okay, actually sebenarnya QN95C ni dia bukanlah model yang paling tertinggi untuk TV Samsung tahun ni. Tapi untuk line up dia orang yang menggunakan teknologi 4K QLED, TV ni yang paling tercanggih lah yang ada buat masa sekarang ni. So persoalan yang akan bermain dalam minda korang sekarang, apa benda QLED ni kan? Adik-beradik OLED ke? Jawapan mudah, dia tak sama. Jadi aku rasa by this time korang semua mesti dah sedia maklum kan macam mana OLED tu berfungsi. So basically kalau nak cerita secara ringkas, skrin OLED ni dia berfungsi dengan cara dia ada pixel yang boleh menyala secara independen dan dia mampu untuk menyala dengan sendiri tanpa memerlukan sebarang backlight tu semualah. So yada lebih kurang macam tu lah fungsi OLED. Untuk QLED ni pula, teknologi dia tu memang lain sikit lah. Jadi secara ringkasnya, skrin dia ni memang sama je lah macam kebanyakan skrin LCD yang lain, yang mana dia akan memerlukan backlight lah untuk illuminate skrin dia tu. Tapi instead dia menggunakan satu backlight yang besar, QLED ni dia menggunakan mini LED. Dan lagi banyak mini LED yang ada pada skrin, maka makin baguslah sebab dia akan mampu untuk paparkan brightness dan color yang lebih tepat pada kawasan skrin yang cerah dan pada kawasan skrin yang gelap. Senang cerita, dia punya contrast ratio dia ni adalah lebih tinggi lah kalau nak dibandingkan dengan skrin LCD yang biasa. Dan QN95C ni, aku tak tahulah nak cakap macam mana. TV ni dia mempunyai dimming zone yang banyak gila. Korang bayangkan, dia ada 1344 dimming zone. 1344 dimming zone. Uish, banyak kot. So dengan adanya dimming zone sebanyak ni, thanks to penggunaan mini LED tu, performance skrin ni walaupun berasaskan LCD, performance dia tu memang nak dekat hampir sama ataupun lebih kurang on par lah dengan kebanyakan TV OLED yang ada dekat dalam pasaran sekarang. Kemudian dengan penggunaan QLED ni, antara kebaikan yang korang akan dapat, pertama, risiko untuk kena burn in tu memang sangat rendah lah kalau nak dibandingkan dengan TV OLED. Bukan aku nak kata yang mana TV OLED ni pixel dia tu mudah untuk burn-in tapi potensi untuk kena tu memang masih lagi ada. Itu satu. Kedua, dengan teknologi QLED ni, kebaikan paling utama aku rasa adalah dari segi sokongan brightness dia yang memang lebih tinggi lah kalau nak dibandingkan dengan OLED. Jadi kalau kita layan HDR content tu ataupun background scene yang cerah tu semua kan, QLED ni dia akan mampu untuk tawarkan kecerahan skrin yang lebih tinggi tanpa menjejaskan kawasan scene yang gelap, sebab macam aku cakap tadi, dia ada banyak gila dimming zone. So tu lah kan, panjang lebar aku bercerita berkenaan dengan QLED tu saja kan. Aku minta maaf awal lah sebab aku tak sengaja ternerd sikit lah berkenaan dengan topik ni. Okay, so settle bab QLED ni. Now jom kita berbalik kepada TV kat belakang ni. Maka model yang aku dapat ni adalah bersaiz 65 inci. Tapi dia total sebenarnya ada 4 saiz lah yang korang boleh pilih kan. Dia ada saiz 55 inci, 65 inci, 75 inci dan last kali yang paling besar adalah 85 inci. So dekat sini korang ada banyak lah kan pilihan saiz yang korang boleh pilih untuk korang sesuaikan dengan ruang tamu korang tu. Jadi kalau nak cerita berkenaan dengan TV ni, okay, yang ini mungkin lain sikit lah. Selalunya untuk TV ni, aku memang takkan bercerita lah berkenaan dengan unboxing tu semua kan. Tapi untuk QN95C ni, aku memang wajib cerita. So walaupun kotak dia ni masa sampai tu memang besar gila, tapi sesi pemasangan TV ni memang senang betul. Even nak keluarkan and pasang stand dia ni pun tak payah dah nak susah-susah tu semua kan. Dan menurut Samsung, hampir keseluruhan bahan untuk kotak ni dia diperbuat daripada bahan recycle. Dan diorang juga turut menggunakan dakwat seminima yang boleh lah pada kotak ni. So tujuan diorang buat macam ni adalah untuk penjagaan environment lah, which is benda ni memang bagus lah. Bayangkan, even dia punya remote control ni pun dia menggunakan teknologi solar cell. So dah tak payah lah kan nak kena gagau tukar bateri tu semua. Dia charge guna solar je. And by the way, dah alang-alang bercerita berkenaan dengan remote control ni, cuba korang tengok kan.
remote control ni kecil je kan. Memang nampak, tak tahu lah, kat mata aku memang nampak comel gila lah. So bila kita dah habis unbox kan, dah letak dekat meja macam ni kan, memang, tak tahu, bagi aku memang agak susah lah untuk cerita berkenaan dengan TV ni tanpa kita sentuh berkenaan dengan dia punya rekaan dia. Jadi Samsung gelarkan design dia ni Infinity One Design. Apa maksud Infinity ni? Seriously, aku pun sebenarnya aku pun tak tahu. Tapi apa yang aku tahu, rekaan dia memang nice gila. Ini macam. So macam korang boleh nampak, bezel dia memang nampak nipis gila. And then kemudian kedudukan dan rekaan stand dia pun memang nampak minimalis je. Lepas tu speaker dia pun dekat bahagian belakang ni pun jenis macam bulat-bulat tu kan. Dan yang paling penting, TV ni dari tepi memang nipis habis. Dia bukan nipis dekat atas je tau, macam TV OLED. Dia nipis sepenuhnya. So kalau macam korang gantung ke dinding tu, dia memang akan rapat habis ke dinding lah. Dan dekat bahagian belakang dia ni juga, korang boleh nampak lah kan, segala jenis I/O yang dia tawarkan kan. Korang bayangkan, TV ni dia ada 4 slot HDMI 2.1. Memang best gila. Kemudian kalau kita bercerita berkenaan dengan skrin ini pula, selain daripada dia menyokong resolusi 4K, kontras ratio yang tinggi, brightness yang tinggi tu semua, TV ni pun turut mempunyai feature-feature tambahan lain. Contohnya macam dia ada Neural Quantum Processor 4K, yang mana teknologi auto learning dia ni mampu untuk menganalisa konten-konten beresolusi rendah, and kemudian dia akan upscale konten tu kepada resolusi 4K. Lepas tu dia juga ada fungsi auto HDR remastering, yang mana secara pintar juga prosesor dia ni akan detect secara automatik sama ada kita tengah tonton konten SDR atau HDR. So once dia detect konten yang kita tengok tu adalah konten SDR, secara automatik juga dia akan enhance color, dia akan enhance kontras, dan dia akan naikkan juga brightness untuk jadikan konten SDR tu macam HDR. So kalau korang tengok konten apa pun dekat TV ni, dia akan paparkan pada dynamic range yang tinggi. Dan kalau korang ni adalah gamers, TV ni juga turut mempunyai feature-feature khas untuk gaming. Contohnya macam Motion Accelerator Turbo Pro, yang mana selain daripada korang dapat main game pada resolusi 4K 144Hz variable refresh rate tu, ianya juga akan memastikan paparan konten tu akan sentiasa sharp dengan motion yang smooth, dan yang paling penting dia mampu untuk meminimalkan masalah screen tearing. Lepas tu tak cukup dengan itu, Samsung juga ada bagi fungsi lain macam fungsi game bar, virtual endpoint, dan TV ni juga turut menyokong FreeSync Premium Pro. Jadi bila kita gabungkan teknologi quantum metric, lepas tu gabungkan juga dengan constant HDR daripada Neural Quantum Processor tu, lepas tu campur juga dengan feature-feature gaming yang dia bagi tu semua, jawapan dia akan jadi memang best gila lah bila main game dekat TV ni. Kemudian untuk setup speaker dia pun bagi aku memang agak menarik lah kan. Pertama, Neo QLED QN95C ni dia didatangkan dengan set speaker built-in yang sangat baik. So dia menyokong Dolby Atmos dan OTS Plus 3D Sound Technology, Adaptive Sound Pro dan Q Symphony. So kalau macam Dolby Atmos dan OTS Plus ni, basically dia akan bagi penghasilan sound yang lebih imersif. Ada kemudian Adaptive Sound Pro pula, tugas dia adalah untuk analisa scene yang kita tonton tu, dan kemudian dia akan ubah suai sound tu mengikut kepada scene tersebut. Tapi bagi aku lah kan, semua benda ni memang tak boleh lawan Q Symphony. Bagi aku, Q Symphony ni adalah yang paling powerful lah. Q Symphony ni is the king. So apa benda Q Symphony ni kan? Okay, selain daripada TV ni, untuk melengkapkan ekosistem dia tu, Samsung dia turut menawarkan soundbar dia. Jadi macam korang tahu, soundbar daripada Samsung ni memang padu habis lah. Soundbar yang aku gunakan dalam video ni adalah Q series soundbar HWQ800C. Maka bila kita gabungkan TV ni dengan Q series soundbar ni, itulah datangnya Q Symphony tu. Jadi selain daripada dia gabungkan speaker TV dengan speaker soundbar tu, dia juga akan buat sound calibration secara automatik mengikut kepada kawasan persekitaran korang, lantas akan memberikan output audio yang paling ideal, dan hasil dia memang memang sedap, memang cukup berlemak. Lepas tu untuk dia punya operating system, Samsung dia menggunakan Smart Hub yang dikuasakan oleh Tizen. So mengendalikan TV ni bagi aku memang mudah je lah kan. UI dia pun memang sangat senang untuk kita faham layout dia tu, dan segala jenis app pun korang boleh download je dekat App Store Samsung kan. Dan kalau korang ada menggunakan perkakasan Samsung kat dalam rumah korang, contohnya macam aircon, washing machine tu semua, korang juga boleh gunakan fungsi Smart Things yang berfungsi sebagai satu hub untuk
untuk korang kontrol ke semua perkakasan Samsung yang ada dalam rumah korang tu. Maka itulah dia Samsung Neo QLED 4K QN95C, sebuah TV pintar baru keluaran Samsung. So aku sendiri berpendapat yang mana teknologi QLED yang digunakan pada TV ni memang semakin matang lah. Terutama kalau kita lihat dari segi keupayaan skrin dia ni yang memang dah hampir nak dekat setaraf dah dengan kualiti skrin OLED. Dan yang paling penting, TV yang menggunakan teknologi QLED ni dia adalah lebih murah, lebih mampu milik kalau nak dibandingkan dengan TV yang menggunakan teknologi OLED. Betul tak? Maka kalau korang nak tahu maklumat lebih lanjut berkenaan dengan Samsung Neo QLED 4K QN95C ni, macam biasa lah, aku akan letakkan link tu semua dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.